Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam penuh inspirasi diucapkan kepada anda penonton-penonton WHI Extra hari ini. Hari Sabtu mungkin ramai dalam kalangan anda yang berada di rumah dah pun buat pelbagai perancangan awal bersama dengan seisi keluarga. Ada yang ketika ini sedang masak-masak bersama dengan keluarga. Mungkin ada juga ketika ini yang sedang membuat persiapan. Maklumlah, sekolah juga bakal dibuka tidak lama lagi. Dan bagi di kawasan PKPB dan juga PKPP, mana majlis kerajaan dah boleh dilakukan mengikut 50% kapasiti tempat. Mungkin ada juga majlis perkahwinan, majlis kerajaan yang diadakan. Yang paling penting sekali Hawa, kena jaga SOP. Betul, sebab kalau kita lihat balik angka COVID-19 pada hari semalam, kalau kita lihat balik kes baharu adalah sebanyak 2,936 kes positif yang baru. Oleh itu kalau kita lihat sekarang ni kan Fiza dan juga penonton, banyak kelonggaran sudah diberikan kepada kita sedikit sebanyak, antaranya penumpang dalam kereta pun boleh mengikut kapasiti penumpang kereta dan anda juga boleh makan di luar. Oleh itu yang paling penting sekarang ini untuk kita sama-sama patuhi SOP dan juga protokol kesihatan. Ingin juga kami kongsikan peranan pemilik premis, antaranya ialah pastikan kawalan keluar masuk pelanggan ke premis dengan penjarakan fizikal 1 meter. Sediakan hand sanitizer, sediakan kemudahan kod QR MySejahtera dan juga sediakan buku pendaftaran kehadiran pelanggan. Begitu juga kepada pelanggan juga, pastikan anda memakai pelitup muka. Adalah diwajibkan untuk anda memakai pelitup muka terutamanya apabila berada di tempat awam yang sesak. Oleh itu, gunakan aplikasi MySejahtera dan jika tidak, anda juga boleh menulis secara manual nama dan nombor telefon serta mengimbas suhu badan. Penting tu kita kena ikut apa yang telah pun ditetapkan, khususnya garis panduan yang telah pun diberikan oleh kerajaan. Dan ini kami nak kongsikan satu lagi berita baik kepada anda semua kalau kita cakap tentang COVID-19 ini kan, yang mana esok vaksin Pfizer BioNTech akan tiba pada 21 Februari di KLIA, yang mana program imunisasi COVID-19 kebangsaan pula akan bermula pada 26 Februari ini. Jadi kalau anda nak tengok detik bersejarah ini, pastikan anda terus bersama kami di TV3 kerana program Borak Kopitiam akan berlintas langsung dari jam 8 hingga 9.30 pagi, yang mana mereka akan berada di sana untuk menyaksikan detik bersejarah ini. Itu anda kena saksikan. Saya rasa saya pun tak sabar. Ya, ini saat yang dinanti-nantikan kan oleh semua orang, bila vaksin nak sampai, bila vaksin nak sampai. Esok sama-sama kita saksikan di Borak Kopitiam. Betul. Dan manakala Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut berkata bahawa pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang akan berlangsung pada 26 Februari dan beliau sendiri akan menerima suntikan vaksin pada hari itu bersama dengan petugas barisan hadapan. InsyaAllah kita doakan agar segalanya dipermudahkan. Begitu juga dengan ini berita yang saya kira banyak perkongsiannya dan komen-komen di laman sawang sosial sejak daripada petang semalam. Sejak ia diumumkan, iaitu tentang takwim baharu persekolahan yang bakal bermula pada Mac ini, yang mana sekolah-sekolah seperti College Vocational, sekolah-sekolah swasta seperti sekolah swasta serta institusi pendidikan swasta IPS serta kategori pusat yang tidak menawarkan sijil pelajaran Malaysia SPM dan peperiksaan umum masing-masing akan dibuka pada 1 dan 8 Mac inilah, seperti yang dikongsikan sekarang ini, Hawa. Kalau kita dapat lihat, College Vocational akan mula pada 1 Mac. Manakala untuk sekolah menengah 4 April untuk kumpulan A, kumpulan B pula pada 5 April, sekolah rendah prasekolah tahun 1 tahun 2 pada 1 Mac 2021, manakala tahun 3 hingga tahun 6 8 Mac 2021. Harapnya adik-adik semua bersedialah ke alam persekolahan kan, kita doakan baik-baik, jangan nangis-nangis, tapi nangis pada hari pertama ataupun minggu pertama sekolah tu biasa. Tapi rasanya ramai juga dalam kalangan rakan-rakan ataupun mereka berkongsi ataupun adik-adik ataupun anak-anak ni berkongsi bahawa
rata-rata rasa rindu nak pergi sekolah, tak sabar nak jumpa kawan-kawan dan guru-guru dan sebagainya, dan ada juga yang rasa macam baju sekolah tak muat dan sebagainya. Ini yang menjadi satu orang kata banyaklah perkongsian di laman sesawang Instagram, Twitter dan juga Facebook semalam. Tak apa, kita tinggalkan tentang isu persekolahan itu, yang mana kita doakan adik-adik terus bersedia. Hari ini Hawa nak kongsikan sesuatu daripada Like to Grow. Ini kepada anda ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak suka untuk basuh kereta. Tip inspirasi yang dibawakan oleh Nestle Like to Grow agar si manja dan keluarga sentiasa grow happy. Tip inspirasi Grow Happy ke-33, jom basuh kereta. Didik mereka tentang kebersihan sejak kecil lagi, dan dalam masa yang sama ajar mereka macam mana nak mencuci kereta. Alang-alang boleh merapatkan hubungan satu family, main air dan kereta pun bersih jadinya. Nak si manja aktif, kenalah jaga perutnya dulu. Sebab tu, berikan mereka Nestle Like to Grow, keselesaan pada perut dengan probiotik L-Reuteri. Itu dia yang dibawakan supaya anak-anak pun seronoklah nak cuci kereta. Okey, ada kaitannya dengan topik yang nak kita kongsikan pada hari ini. Mungkin bahan yang mudah, tapi mungkin ramai juga dalam kalangan ibu-ibu yang sedang menonton ketika ini. Sebenarnya kan Hawa, dalam tempoh PKP pertama daripada 18 tahun 2020 yang lalu, banyak aktiviti-aktiviti yang sempat kita kongsikan di Wanita Hari ini. Sebab ini antara perkara yang tular, yang mana aktiviti ini banyak dilakukan bersama seisi keluarga dan rakan-rakan bagi mengisi waktu senggang. Antaranya iaitu kreativiti sabun. Ya, bukan saja seronok kan, tetapi sebenarnya wangi dan juga membersihkan. Sebenarnya ini bukan saja untuk anak-anak seronok kan, ibu bapa pun boleh jadikan sebagai hiasan rumah. Betul. Seperti anda dapat lihat di sini, cantik sabun-sabunnya. Betul. Kerana ada sabun yang memang boleh diguna pakai sebagai pencuci, tapi ada juga sabun ini yang dibuat hanya khusus sebagai barang hiasan. Okey, kami nak kongsikan tentang hiasan sabun ini bersama dengan anda penonton-penonton Wanita Hari ini, dan seperti biasalah kalau anda mungkin nak kongsikan sebarang kreativiti anda, pertanyaan ataupun persoalan, kongsikan di laman sesawang Facebook WHI TV3. Tapi Hawa, sebelum kita nak berehat dahulu, kami nak kongsikan sesuatu juga kepada adik-adik yang sedang menonton, ibu-ibu yang sedang menonton, dan bagi mereka yang nak tonton Didik TV KPM. Kami nak kongsikan sesuatu yang istimewa. Silakan. Saya suka Didik TV. Didik TV banyak membantu saya dalam pelajaran. Guru-gurunya pun bagus dan pelajarannya sangat menarik. Ia dapat memberi peluang kepada saya dan rakan-rakan yang tinggal di kampung dapat belajar sambil menonton rancangan pembelajaran Didik TV. Sekarang ni walaupun MCO memang tak ada masalah untuk saya didik anak saya untuk belajar online. Sebab apa? Pagi memang dia online kelas dan malam kita ada channel Didik TV daripada pukul 7 sampai 12. Jadi masa diorang memang saya penuhkan dengan hari-hari belajar online pagi dan malam. Diorang boleh belajar melalui saluran TV pendidikan iaitu Didik TV. Harapan saya Didik TV akan terus kreatif untuk menarik lebih ramai penonton di kalangan pelajar, terutamanya mereka yang berada di kawasan luar bandar dalam pada waktu PKP ini. Selain daripada itu, melalui Didik TV ini kita berharap akan dapat bantu pelajar untuk mempelajari proses PDP, pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif melalui televisyen. Wanita hari ini, wanita hari ini. Penjagaan kebersihan perlu sentiasa dijaga. Ia dapat mengelakkan daripada dijangkiti penyakit. Penggunaan sabun diharuskan dalam membersihkan diri, pakaian, perkakas rumah dan sebagainya agar ia benar-benar bersih dan nyakuman. Berikutan dengan pandemik COVID-19 yang melanda, kita disarankan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dengan kerap. Tetapi, tahukah anda bagaimana sabun dicipta? Dipercayai sabun telah digunakan dalam kehidupan manusia sejak tamadun Babilonia. Pada zaman itu, sabun dihasilkan dengan menggunakan campuran air, bahan alkali dan minyak kayu manis Cina. Pada abad ke-19, tiga bangsa sentiasa bersaing untuk
untuk menguasai pasaran sabun di Eropah Barat iaitu Itali, Perancis dan Sepanyol. Kewujudan sabun di Amerika Syarikat pula bermula pada 1837 apabila William Proctor, seorang pembuat lilin bersama James Gamble, seorang pengeluar sabun, membangunkan jenama sabun mereka sendiri. Kini penggunaan sabun sangat meluas dan mempunyai pelbagai jenis, bau dan warna bagi menarik pembeli. Sabun mudah untuk dibeli tetapi ia juga tidak sukar untuk dibuat sendiri. Itu dia kreativiti sabun. Itulah yang dibawakan oleh wanita hari ini kepada anda pada hari ini. Trivia tadi disediakan oleh rakan penolong penerbit kami, Mira. Sedikit sebanyak kita tahu tentang sabun, tentang kepentingannya. Tapi pada hari ini kita nak tahu susah ke senang nak buat sabun ni, Fiza. Berapa lama sabun ni boleh tahan? Kalau tadi kita dah belajar tentang sedikit sejarah pembuatan sabun ni juga, hari ini kita nak berkongsi tentang cara pembuatan sabun ni yang ada pelbagai jenis-jenisnya. Kita nak perkenalkan hari ini tetamu kita yang paling cilik sekali, yang paling muda sebenarnya, yang berada di dalam talian, yang juga pernah memenangi anugerah Young Changemaker Preserving and Developing Sustainable Cities and Communities Individual kategori 6 hingga 12 tahun. Kita bersama dengan adik Sarah Najiha Muhammad Fauzi, seorang usahawan sabun cilik. Apa khabar, Sarah? Waalaikumsalam, baik. Okey. Alhamdulillah. Kita juga bersama Puan Hartini Hamid, juga seorang pembuat sabun, dan juga kita bersama Puan Nur Azizah Ruslan dari Shah Alam Selangor. Apa khabar kesemuanya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, mungkin kita nak boleh mulakan dengan Puan Hartini lah dahulu kan. Kalau kita cakap tentang sabun ni, saya kira kan kalau di era tahun 60-an, 70-an dan juga 80-an ni, ramai dalam kalangan ibu-ibu ketika itu yang memang gemar untuk membuat bunga sabun. Kan, selain daripada sabun ni, orang tahu untuk pakai kat badan, cuci tangan dan sebagainya untuk kebersihan, tapi ia juga sesuai untuk dijadikan hiasan. Mungkin Puan Hartini boleh mulakan dulu bagaimana minat membuat sabun sendiri ni boleh tercetus. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih TV3 mengundang saya. Okey, dia sebenarnya terjadi benda ni semasa PKP lah. PKP kan, saya bulan 3 tu PKP saya sebab kita memang online seller, memang selalu dekat rumah. So tak ada masalah lah PKP kan. Tapi bila dah bulan 4 dengan husband pun tak pergi kerja, saya dah mula macam apa nak buat lagi ni kan. Bulan 5, bulan 6. Bulan 5 tu saya dah dapat kawan saya bagi kelas ni. So saya kata not, sebab saya tengok bahan dia sangat mudah. So saya macam not, saya cuba juga sebab kawan saya kata minat terpakai je. Dia cakap macam tu. So saya kata okey, saya try. Saya cakap Okey. sebab minat terpakai kan, itulah yang mendorong saya. Sebab minat terpakai, dia punya keyword dia tu minat terpakai. So saya macam okey. Lepas tu saya pun teruslah dia pun suruh saya pun join dia belajar, belajar kat rumah je. Online kan, ada video, ada resepi. So saya buat sekali. Tapi sebab cold process ni, sabun cold process ni dia dia kena tunggu, ada proses curing dia tu, proses untuk dia mengeras tu ni dia sabun yang cold process ni sabun yang macam tadi kan artikel dia cakap zaman dahulu memang buat manual, cara zaman dahulu lah, memang tak guna apa-apa bahan-bahan yang teknologi terkini. Dia memang semua biasa je. Baik, sebelum kita Okey, Puan Hartini, jangan cerita semua dulu. Ada banyak lagi nak tanya. Simpan dulu. Baik, tapi sebelum tu kita nak tanya kepada adik kita, Sarah Najiha kan, macam mana adik Sarah boleh dapat idea nak buat sabun ni pada usia yang begitu muda? Saya mula buat sabun ni pada 2017. Waktu tu saya darjah 3. Saya tengok kawan-kawan dekat kantin sekolah saya macam diorang tak praktis basuh tangan lah. Dan itu memang tak bagus lah sebab kita kena jadi hygienik, kita kena jaga kebersihan. Jadi saya balik rumah, saya fikir cara macam mana nak buat diorang buat sabun dan nak basuh tangan, dan saya cari kat online lah macam nak buat sabun. Saya buat sabun dengan yang paling mudah, Menfor. Yang tu dia tak sangat macam full proses. Dia Menfor hanya perlu
knockkan soap base dan hanya pourkan dalam acuan. Mudah je cara Sarah cerita ya. Dah dengar macam mudah hawa. Tapi saya pernah cuba juga buat sabun ni. Aktiviti senggang memang kalau orang rajin memang boleh buat lah. Tapi kalau orang yang kurang rajin macam saya cukup beli lagi mudah lah. Okey, nak tanya jugalah kepada kepada Puan Nora kan. Tadi kalau kita tengok Puan Hartini dan Sarah menggunakan kaedah yang berbeza-beza. Kalau Puan Hartini tadi menggunakan minyak terpakai, Sarah pula menggunakan teknik pour tadi kan. Tapi bagi Puan Nora juga yang dah berpengalaman dalam bidang sabun ni, apa teknik yang digunakan untuk membuat sabun homemade ini? Terima kasih wanita hari ini kerana sudi menjemput saya. Sebenarnya saya dah buat sabun lebih pada 20 tahun ya. Sama juga dengan Puan Hartini tadi tu, bermula dengan sabun daripada minyak terpakai, iaitu menggunakan proses co-proses macam ni ya. Okey. Acuan pun kita guna bekas terpakai juga. Oh, bagusnya. Itu sabun yang pertama saya buat dulu kerana ketika itu saya dulu bekerja sebagai seorang jururawat ya di Pulau Pinang. Dan ketika Tatusa memang besar di Pulau Pinang kan. Jadi kelapa tu ada yang kutip jadikan santan dan jadikan minyak dan mereka jadikan sabun. Okey. Jadi ketika itu peserta pengguna Pulau Pinang banyak mengadakan awareness penjagaan alam sekitar, bagaimana kita konsep reuse, reduce ya. Dan di situ juga saya belajar bagaimana membuat sabun. Tetapi mengikut trend sekarang ini, sebenarnya saya suka penerangan mengenai sejarah sabun. Tetapi untuk kita Nusantara ini, kita ada sabun kita sendiri. Nenek moyang kita dah guna lama. Iaitu jeng-jeng-jeng. Nak tahu pada ni? Apa tu? Tak nampak. Ini orang kata akan berluru, sintok. Dari dulu nenek kita pasal rambut guna sintok, tak ada shampoo. Rambut mereka hitam, tak berupan ya. Dan juga kita ada buah lerak. Itulah asal-usulnya ya. Ini sabun Nusantara. Jadi sebenarnya apabila kita belajar buat sabun ini, kita juga menghargai alam sekitar ya. Saya ni hutan kerana di situlah harga boleh tanya sabun semua dari kita. Okey. Kalau boleh sangat menarik untuk sabun cantik. Sangat menarik penjelasan daripada Puan Nora tu. Yang saya pegang sekarang ni sabun berbentuk hati. Silakan Tengah Hawa. jatuh cinta ke sekarang? Tidak, bukan untuk Hawa yang sedang bercinta. Okey, tapi ini sebenarnya sabun yang diperbuat daripada sirih yang diperbuat oleh Puan Nora sendiri kan. Mungkin Puan Nora boleh perjelaskanlah juga. Kalau kita lihat tentang sabun Nusantara ni macam Puan Nora katakan kan, kebanyakan bahan-bahannya banyak menggunakan seperti sirih, kulit kayu manis, aloe vera dan sebagainya kan. Kalau Puan Nora sendiri antara bahan-bahan yang diguna pakai ni, sebab kadang-kadang ada orang dia tak tahan menggunakan sabun ni, dia memang kena menggunakan sabun semula jadi. Mungkin Puan Nora boleh kongsikan. Saya setuju sangat. Sebenarnya kalau buat sabun ini perjuangan saya bukan sekadar untuk alam sekitar, tetapi juga kita perlu bangga dengan hasil negara kita, bangsa kita sendiri. Saya memang suka gunakan bahan-bahan herba semula jadi. Contoh seperti yang Fiza terangkan tadi, sirih, majakani, kulit kayu manis ya. Minyak kelapa, minyak sawit ya. Kita perlu perjuangkan bahan-bahan dari negara kita sebenarnya. Kenapa? Kalau contoh saya dulu suka bercuti keluar negara, saya memang suka melihat sabun-sabun homemade yang mereka jual di pasar-pasar, di farmer market tu kan. Mereka jual sangat simple. Tak ada packaging tak cantik. Dia memang guna kertas recycle dan menggunakan kalau musim madu, sabun mereka jual honey soap. Kalau kita jadi kita pun boleh juga buat. Kita pun ada madu keluluk untuk jadikan sabun. Itu juga ada arang. Semua benda-benda tu ada dan macam bauan kan. Kita boleh promosikan bau kemboja, kenanga, cempaka kan. Nampak lebih kemelayuannya gitu. Betul, di Malaysia ni pastinya kita ada banyak macam-macam bahan semula jadi kan yang boleh juga kita jadikan sabun. Baik, kalau kita lihat tadi Puan Hartini ada kongsikan menggunakan minyak terpakai, pastinya itu antara tambah-tambah sekarang ni Fiza, kalau kita lihat kita nak beli pun kita lebih berhati-hati, kita lebih berjimat cermat, dan apabila saya tertariklah apabila Puan Hartini katakan tadi kita boleh juga gunakan minyak terpakai. Tapi minyak bagaimana tu yang boleh kita gunakan Puan Hartini? Okey. Sebab masa BKP tu kan semua masak kan? Masak dulu. Minyak berlebih-lebih kan? Itulah yang saya dapat idea. So, saya pun tanya kawan saya tu. Dia kata tak ada susah macam mana pun minyak tu
just asingkan yang kotor dengan maksudnya ada seledak-seledak tu kan. Ya, pun boleh ya. Lepas tu asingkan. Kalau goreng udang pun boleh? Dan ya, apa dia? Kalau kita bekas goreng udang pun boleh? Boleh. Okey. Semua. Goreng udang ke, goreng perkasam ke, apa ke, semua boleh. Okey. Tak ada masalah. Aha. Memang minyak yang goreng dekat dapur masak tu, lepas goreng, kalau biasa kita guna dalam 2 kali ke 3 kali kan minyak tu. Tapi kalau maksudnya lepas 3 kali tu kan kita buang. Bila kita buang, dia jadi pencemaran lah kan. Biasanya macam sink kita sumbat. Nanti berbau semua kan. So minyak tu untuk kita selamatkan. Dan kalau Indah Water pun ada cakap macam tu juga buat sabun. Itulah yang saya belajar. Dan saya praktikal lah, nak terpakai je. Memang banyak terpakai. Kalau yang nak mula tu, jangan risau sangat bahan yang canggih-canggih. Pergi dapur, ambil minyak terpakai, bersihkan. Ada satu bahan, sodium hidroksida dan air. Itu je. Ada boleh buat lah. Tapi kan Puan Hartini, pastinya ada yang risau ataupun tertanya-tanyalah bila kita guna minyak yang terpakai ni kan, lepas goreng ikan, udang dan sebagainya, bau tu boleh hilang ke Puan Hartini? Ataupun mungkin ada cara-cara untuk hilangkan baunya? Boleh. Jawapan dia, bau tu bila jadi sabun, dia dah tak ada bau dah. Automatik dia hilang ya? Proses automatik dia hilang sebab tempoh proses 4 minggu curing tu, dia akan mengasingkan bau dan akan jadi betul-betul seketul sabun dengan minyak dan sodium hidroksida tu. Okey. Tadi tak ada bau, tak boleh guna. Tadi kalau kita tengok dalam selepas tempoh proses curing 4 ke 6 minggu tu, kemudian sabun dah pun jadi. Dan kalau kita lihat ini juga antara cara untuk kita berjimat cermat lah kan. Boleh kita gantikan sebagai sabun pencuci pinggan di dapur kan. Okey, mungkin Sarah boleh kongsikan juga, kalau kita lihat, kalau anda berkesempatan boleh pergi ke laman sesawang YouTube ataupun Instagram, anda boleh melihat hasil-hasil kerja Sarah ni walaupun masih kecil lagi. Kalau kita lihat sabun-sabun yang dibuat oleh Sarah ni sangat menarik. Kalau kita orang dewasa, kita sukalah yang macam warna pink, macam yang saya pegang ni kan, bentuk love, ada bunga-bunga dan sebagainya. Tapi Sarah bijak menarik perhatian rakan-rakannya dengan meletakkan permainan di dalam sabun Sarah. Sarah, macam mana boleh dapat idea tu? Sangat-sangat menarik, Sarah. Okey, sebab sabun saya ni saya nak tumpukan untuk kanak-kanak. Jadi sebab problemnya diorang tak mau macam basuh tangan lah. Jadi kita orang ambilkan mainan tu, letak dalam sabun tu. Bila diorang dah habis guna sabun tu, diorang akan dapat mainan tu sebagai reward, sebagai pandai basuh tangan. Dia macam take time punya effort lah. Take time tu berapa lama masa yang Sarah ambil untuk nak siapkan biasanya? Selalunya kalau nak buat satu batch tu bolehlah ke sejam ke setengah jam ke. Sebab yang milk ampur tu dia nak tunggu dia kering pun lama jugalah. Saya kiranya bila kita cakap tentang take time ataupun effort ni lah, take time dan effort untuk dapatkan permainan dalam sabun tu kan. Jadi nak tak nak kena pakai sabun tu sampai habis untuk dapatkan permainan tersebut. Kalau kita lihat tadi sebenarnya di visual juga ada satu sabun tu yang dia seakan-akan bentuk gam yang mana sangat-sangat mudah. Kita boleh letak dalam poket ke dalam beg ke, bukan untuk kanak-kanak je, orang dewasa juga Sarah. Itu idea yang sangat-sangat menarik Sarah. Jadi macam mana Sarah sebenarnya bila dah buat sabun ni, ramai tak kawan-kawan yang suka dan lebih kerap cuci tangan sekarang ni sebenarnya? Alhamdulillah lepas saya buat sabun ni nampaklah orang lebih cuci tangan, dan semua yang saya buat untuk diorang praktis basuh tangan ni macam adalah hasil dia. Macam ni sekarang kan sabun yang menggunakan macam gam ni boleh dibawa ke mana-mana kan. Ini macam mana boleh dapat terfikir idea buat macam ni Sarah? Ini daripada bekas bahan terpakai juga kan? Yang ni kita orang Sarah guna bekas gum, glue stick. Tapi kita orang recycle dia, basuh dia sampai bersih. Lepas tu gantikan dengan letak sabun dalam dia, dan bila bagi kering dapat nampak macam gum tapi sebenarnya sabun. Jadi sekarang ni benda ni boleh simpan dalam poket, boleh bawa ke mana-mana saja.
boleh jadi personal soap lah. Betul. Anti rasa nak belilah nanti, Sarah. Kan? Sangat menarik. Okey, mungkin kita boleh Sarah boleh kongsikanlah juga. Sarah, bila Sarah mula-mula buat sabun ni, Sarah, siapa sebenarnya yang menyokong dan juga membantu Sarah untuk buat sabun ni? Sebab yelah, nak buat sabun ni kena beli juga bahan-bahan seperti gliserin dan sebagainya kan. Macam mana tu? Perkakas ni lagi. Waktu saya mula-mula start ni mestilah mak saya yang tolong saya. Tapi untuk macam bajet saya beli-beli bahan tu, saya dah dari kecil lagi saya memang selalu buat perniagaan lah. Saya buat jual makan dekat sekolah-sekolah, jual macam kitchen ke apa ke. Jadi duit-duit tu saya simpan untuk saya move on kepada perniagaan yang baru. Jadi saya guna duit tu lah untuk beli bahan-bahan untuk start. Kalau tengok Sarah ni bukan saja kreatif tapi inovatif dan juga rajin lah yang paling penting pun kan. Okey, baik. Kalau Puan Nora pula, sabun yang saya pegang ni sebenarnya dari Puan Nora. Walaupun pakai face shield dapat juga saya bau wangi sangat. Sebenarnya ini apa antara baunya datang dari mana tu Puan Nora? Okey, yang tu kita panggil sabun door gift dari Make and Pause. Mana itu sebenarnya wedding gift tu. Ada balance ya. Sebab sama juga kita biasa pergi keduri kahwin, kadang-kadang ada benda tu kita buang saja kan. Tetapi kalau sabun kita tak buang. Kalau tak suka pun sedekahlah kat masjid ke surau ke kedai makan ke kan. Jadi wangi tu daripada rose sebab memang konsep pengantin tu dia memang pink dengan putih, dia nak bau rose. Dan hiasan tu pun bunga rose kering. Okey. Betul, cantik sangat. Kalau boleh kamera fokus pula yang sabun yang saya pegang ini, kalau kita lihat sabun ini berbentuk bar tetapi lebih panjang dan juga besar, berat juga ni. 500 gram ada kot ni. Kemudian di depannya ada tulisan WHI dan ada juga bunga-bunga kering di dalam. Kalau tengok kat tepi ni, kalau kita tengok dekat tepi, ada bentuk hati. Jadi kan kalau kita potong tu, dia memang sepanjang ni ada bentuk hati ke macam mana? Ini apa jenis sabunnya ni? Sama juga Fiza, itu sabun untuk hadiah korporat sebenarnya. Jadi kalau untuk team building, mereka akan potong-potong sabun tu. Ada lagi untuk orang. Memang hati tu sepanjang blok tu. Kalau sabun dia level 3 lah sebab kita perlu pandai mengira jumlah color, warna dan pewangi untuk blok ni tadi. Memang kreativiti sabun ni kan kita boleh buat sebagai hantaran ataupun door gift, macam-macam idea yang boleh kita dapat daripada sabun ni dan tak membazir lah macam Puan Nora katakan tadi kan. Betul. Boleh digunakan lepas tu. Dan kalau kita lihat kan Puan Nora kan, kalau kita pergi ke luar negara lah kebiasaannya kan, kalau kita pergi ke Australia ke Europe ataupun ke Korea pun, kadang-kadang kita mesti akan cari sabun homemade mereka kerana kita selalu merasakan bahawa ia berasal daripada sana. Namun hakikatnya seperti yang dikongsikan oleh Puan Nora awal tadi, di Malaysia juga ramai orang yang buat sabun dan sabun-sabun yang menggunakan bahan-bahan organik. Sebab kadang-kadang ada orang ada masalah kulit kan, gatal-gatal dan sebagainya, dia tak boleh menggunakan sabun yang ada bahan-bahan kimia. Mungkin Puan Nora boleh kongsikanlah bagi orang yang ada masalah kegatalan dan sebagainya, sabun macam mana sebenarnya sesuai untuk mereka? Sebenarnya sabun ni ikut individu jugalah ya. Tetapi kalau secara peribadinya saya suka sabun cold process kerana cold process ni pembuatannya menggunakan minyak masakan. Saya suggest guna apa saja minyak yang boleh dimakan. Contohnya minyak zaitun, kelapa, minyak sawit, minyak jagung. Apa saja minyak yang boleh dijadikan makanan, kita jadikan sabun. Kerana food is medicine. Food is medicine. Dan juga bahan-bahan aditif yang kita boleh tambahkan sebaiknya untuk cooling adalah essential oil, bukannya fragrance oil. Jadi ada beza. Jadi kalau kita nak berniaga, kita perlu ada akad dan etika kita sendiri. Di mana yang untuk buka apakah minyak yang sesuai dan juga essential oil yang sesuai. Di mana harga pun adalah berbeza-beza kan. Kalau boleh dikongsikan teknik apa yang sedang digunakan di kaca TV tadi? Yang tadi tu Make and Pour yang memang sebab khusus untuk kebetulan memang ada tempahan daripada kawan saya tadi tu. Dan yang ini yang tengok sekarang ni semuanya co-process. Co-process saya gunakan pewarna semul jadi sebenarnya. Ini arang Ini shampoo sebenarnya ni. Shampoo. Bukan saja sabun, ada shampoo juga ya. Sebab
Ini chamomile. Okey. Okey, baik. Tadi Dan juga calendula. Yang ni arang dan juga santan sebenarnya. Wow. Okey. Ini sabun dogi, Make and Pour. Cuma dia colour-colour sikit lah. Alright. Ini untuk sabun tangan. Okey. Baik, tadi Puan Nora pun ada sebutkan antara proses-prosesnya. Ada dua ya, kita ada cook proses dan juga melt and pour. Apa yang membezakan kedua-dua proses ni dan yang mana lagi sesuai untuk beginner ataupun orang yang baru nak mencuba? Okey, untuk beginner, Make and Pour lebih senang kerana tak perlu menggunakan lye. Lye kita punya garam akali kita ya. Di mana kalau nak pakai lye ni, kita perlukan peralatan keselamatan. Contohnya kita perlu pakai goggles ya. Kalau tengok saya buat Make and Pour tadi tak pakai apa-apa pun, glove pun tak pakai, goggles pun tak pakai. Tapi kalau kau proses, kita perlu belajar langkah-langkah keselamatan bagaimana untuk mengendalikan bahan kimia. Ya. Ini penting sangat. Dan juga untuk curing, di mana kita nak sabun kita cukup matang, cukup lembut, cukup selamat pada kulit untuk digunakan. Dan kita untuk pelajar saya memang pantas sangat kalau mereka mengambil tempahan tanpa selepas sabun siap, tanpa menunggu proses curing, kerana kita perlu cek pH sabun tersebut sebelum kita beri kepada pelanggan. Jangan risau, kita sampai ke sepentas semua dah cek lah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Ini macam tadi kita balik kepada akad dan etika serta ini orang kata tanggungjawab sebelum kita nak menjual sabun kita ni kepada pelanggan-pelanggan. Itu penting juga sebenarnya. Mungkin Sarah boleh kongsikan juga, Sarah. Di usia Sarah yang muda ni kan, bila kawan-kawan tengok Sarah dah belajar buat sabun sendiri, orang kata Sarah belajar secara atas talian, dalam talian kan? Ada tak Sarah belajar pergi ke kelas ke? Tak, saya tak pergi ke kelas. Semua yang saya belajar off YouTube lah. Saya belajar dekat YouTube saja. Okey, mungkin Sarah juga boleh kongsikanlah kepada kawan-kawan Sarah yang sedang menonton ketika ini ataupun penonton-penonton wanita hari ini yang usianya lebih kurang Sarah, macam mana mereka boleh nak berjaya macam Sarah sebenarnya? Kalau nak start buat perniagaan sabun ke, boleh buat benda yang senang start benda yang senang dulu. Dan daripada situ boleh move on dan yang penting jangan give up cepat. Okey, apa cita-cita Sarah sebenarnya? Sebenarnya cita-cita Sarah nak jadi zoologist lah. Mungkin insya-Allah satu hari nanti Sarah nak buka zoo. Okey, alright. Selamat maju jaya kami ucapkan Sarah. Baik, kepada Puan Hartini pula. Tadi Puan Hartini dah kongsikan bagaimana kita nak buat sabun menggunakan minyak yang terpakai kan. Adakah Puan Hartini menjual sabun ataupun membuat kelas dan sebagainya, Puan Hartini? Okey, buat setakat ini saya tak buat kelas. Cuba saya menjual rakan-rakan terdekat, saudara mara kan, saya bagi gift ni macam ni. Ni sabun, ni sabun kan lah. Ini saya ada buat sabun kedai. Baik. Okey, baiklah. Jadi kalau nak tengok sabun-sabunnya di mana? Okey, kalau nak saya ada nak bagi yang macam yang Sarah punya kaedah proses, saya bagi e-book percuma. Boleh go through dekat website saya www.dombig.com. Kat situ boleh download, boleh dapatkan e-book percuma lah di website saya tu. Baiklah. Sama-sama kita dapat manfaat daripada ilmu yang dikongsikan oleh Puan Hartini itu ya. Okey, Puan Nora pula dah berpengalaman 20 tahun dalam bidang pembuatan sabun ni. Saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton-penonton kita ni tak sabar nak tahu lebih lanjut, nak belajar cara membuat sabun ni, nak tahu mana sabun yang terbaik untuk diri kita dan juga rakan-rakan serta ahli keluarga kita. Cara untuk mempelajarinya bagaimana agaknya? Sebenarnya saya social entrepreneur, saya buat kelas untuk golongan B40. Ada juga kelas yang percuma yang dibayari oleh kerajaan negeri dan juga NGO. Ada kelas online. Tetapi kalau untuk kelas hands-on, harap-harap selepas PKP ni bolehlah kita berjumpa ya. InsyaAllah. Okey. Saya ada di kelas di Kampung Baru, di Ulu Kelang dan juga di Shah Alam sendiri. Tetapi kerana hands-on ni ada kelas yang tak boleh belajar online. Contohnya kalau saya nak tunjuk ya sabun liquid, nak buat sabun cecair daripada minyak terpakai, diproses nak mengacau minyak dalam slow cooker tu ambil masa hingga 4 hingga 6 jam. Wow. Dan
saya saya belajar online memang tak dapat. Saya memang kena duduk menuntut ilmu 3-4 kali baru dapat. Sebab kita nak tahu proses tu macam mana kan. Dan itu sebenarnya yang lebih berbaloi, saya tunjuk sini. Ini sabun pada minyak masak, minyak terpakai. Kita akan masak sehingga dia jadi macam pastel macam ni, macam bentuk pastel macam ni. Percaya tak, satu bekas ni adalah stok sabun basuh pinggan saya untuk 4 bulan. Wow. Jimat tu. Jadi sangat berbaloi lah kan. Jadi kalau bila saya nak cairkan balik dengan air, saya boleh tambah 5 purut ke, pandan ke, suka hati saya lah. Lemon ke Okey. Bertukar-tukar lah bau minyak. Baiklah Puan Nora. Baiklah Puan Nora, boleh kongsikan laman sesawang Facebook ataupun Instagramnya untuk penonton-penonton kita lihat sendiri apakah antara hasil kerja daripada Puan Nora? Boleh ikut saya di kalau Facebook di page Handcrafted by Nora ataupun di IG saya ada 2, satu Nora Homelab dan kedua adalah Nora Ruslan. Boleh kontak saya di sana. Baiklah. Lepas ni boleh kita sama-sama ikuti di laman sosial berikut ya. Baik, kepada Sarah pula, apa Facebook ataupun Instagram Sarah yang boleh Sarah kongsikan? Ramai kakak-kakak nak ikut ni. Boleh cari dekat Facebook Sarah and Surprise Soup. Okey, saya suka dah surprise. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada Sarah. Ya, okey. Selamat Maulid Jaya Sarah, kita ucapkan terima kasih juga kepada Puan Hartini, Sarah dan juga Puan Nur Azizah Ruslan yang sudi berkongsi kepada kami di Wanita Hari ini tentang cara untuk kita membuat sabun dengan pelbagai kaedah serta orang kata informasi-informasi lah berkaitan tentang sabun. Betul, banyak yang kita belajar sebenarnya kan, bukan cara-cara nak buatnya tapi etika dan langkah-langkah keselamatan pun kita belajar juga. Baiklah, kami di Wanita Hari ini ingin berehat seketika tetapi anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Pada segmen tajaan pada hari ini, kita akan bersama V Asia. Oleh itu, bersama kita pada hari ini ialah pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare, iaitu Dato' Azril Muhammad Razi. Hello Dato', Assalamualaikum. Salam, khabar Hawa? Sihat, Alhamdulillah. Datuk, kalau kita lihat dekat sini, antara produk-produk yang dibawakan, antaranya Advanced White, Cerah Gebu Body Bar and Apple Tox Orange Tox. Silakan Datuk, kongsikan. Okay, terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton Wanita Hari ini, Hawa. Saya baru saja bersiaran Wanita Hari ini. Minggu lepas ada hari saya bersiaran lagi, Alhamdulillah ya. Rata-rata penonton Wanita Hari ini merupakan pengguna setia produk V Asia yang mana kalau dilihat daripada segi tahap penjualan terus mendapat sambutan yang menggalakkan dan kalau anda lihat visual kat kaca TV saya kira perkara-perkara yang membimbangkan setiap orang, lelaki dan juga wanita ialah kulit yang tak cantik kalau kita ada masalah kulit berjeragat, kulit berjerawat, kulit berminyak, kulit kusam tambah lagi kadang-kadang kalau kita perhatikan kekurangan kolagen dalam tubuh badan ataupun protein, vitamin yang mencukupi boleh menyebabkan masalah rambut kita gugur, rambut rontok, kadang-kadang banyak sangat rambut gugur Dan tambahan lagi kalau kita tengok masalah kuku yang kusam, kuku yang mudah rapuh jadi jangan lupa kena jaga pemakanan, amalkan makanan sihat dan juga jangan lupa dapatkan Advanced White yang mana saya kira merangkumi pelbagai nutrisi dan juga vitamin yang mencukupi untuk kecantikan kulit, untuk pencerahan kulit, penjagaan rambut, penjagaan kuku Dan satu lagi perkara yang membimbangkan ialah kadang-kadang tumit kaki yang merekah nampak kita kotor sangat, tak bersih dan sebagainya. Apa pun jangan lupa dapatkan Advanced White ni, saya kira formulasi pencerahan unggul yang mana dapat membantu mengatasi masalah kulit-kulit kusam, bintik hitam, jeragat, jerawat dan apa pun sebenarnya Hawa. Kalau kita ada masalah kulit, jangan lupa bukan saja perlu menggunakan produk luaran tetapi yang utama ialah dengan mengamalkan makanan sihat seperti Advanced White ni, mulakan daripada dalaman saya kira dapat membantu anda untuk mengecapi kulit yang cantik, cerah dan juga sihat. Dan istimewanya Advanced White ni diformulasi menggunakan ramuan seperti astaxanthin yang mana sangat tinggi dengan ramuan antioksidan. Kemudiannya kalau kita ke klinik-klinik kulit biasanya doktor akan bagi vitamin A yang mana vitamin A juga terdapat di dalam Advanced White ni daripada buah acai berry yang mana buah ini sangat tinggi dengan khasiat vitamin A yang mana dapat membantu mengatasi masalah kulit, tinggi antioksidan, kaya dengan flavonoid vitamin A, B1, B2 dan juga B3. Dan seterusnya saya nak tunjukkan kepada penonton Wanita Hari ini Hawa yang mana dekat sini saya bawakan larutan gelap ni yang mana larutan betadine yang mana saya nak tunjukkan kepada penonton yang mana Advanced White ni sangat tinggi dengan ramuan antioksidan. Apabila saya tuang saja Advanced White ni, larutan yang gelap tadi tu bertukar menjadi warna Advanced White.
yang mana ini membuktikan bahawa formulasi Advanced White ini diformulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah, tinggi ya dengan ramuan seperti vitamin C dan vitamin A, yang mana ya sangat sesuai untuk anda amalkan ya sebagai makanan tambahan, yang mana dapat membantu ya mendapatkan kulit yang cantik, kulit yang berseri, dapat membantu mengatasi masalah kulit jerawat, jeragat ya, kulit yang berminyak. Jadi jangan lupa ya dapatkan Advanced White, yang mana ya Advanced White juga sesuai untuk lelaki dan wanita yang dah berusia ya, kadang-kadang 30-an, 40-an ya, masalah rambut gugur, nampak tua, dan ianya juga dapat membantu ya melambatkan kronologi penuaan ya, yang mana saya kira Advanced White ni dijual dengan harga mampu milik hanya sedar RM40 sahaja ya di toko-toko jamu Hawa. Dan seterusnya saya juga bawakan produk yang kedua. Tadi saya tengok di Wanita Hari ni you all buat apa? Sabun ya. Dan hari saya bawakan dia sabun cerah gebu body bar ya. Kalau dalam mai kita minum Advanced White ni, untuk luaran nak kulit yang cantik, cerah gebu, jangan lupa dapatkan cerah gebu body bar ya. Sabun cerah gebu body bar ni sangat bagus ya. Yang mana ada butiran scrub Hawa. Kalau kita sental ya pada bahagian berdaki gelap, bawah ketiak, celah pelipat yang gelap, kadang badan yang berbau ya, dapat membantu mencerahkan ya, dalam masa menghilangkan daki. Dan saya buat demonstrasi kepada penonton Wanita Hari ini ya, yang mana kat tangan saya Hawa di sini ya, ada nampak tak tali hitam ni, yang mana saya sental saja menggunakan sabun cerah gebu body bar ni dalam masa yang singkat ya. Gelap ni, mana saya guna tadi adalah permanent marker ya. Warna ni akan bertukar serta-merta dapat bersih ya. Yang mana saya kira ya, kalau ini sebab menggunakan permanent marker dah hilang Hawa, bayangkan ya kalau anda yang ada masalah daki ataupun kerak-kerak gelap ya, pastinya lebih mudah, lebih cepat hilang ya. Dan seawal penggunaan ni kulit anda akan nampak lebih cerah gebu ya, bersih. Dan harga cerah gebu body bar ni hanyalah RM20 sahaja di toko-toko jamu Hawa. Saya kira ya sangat mampu milik. Formulasi yang sangat istimewa ya untuk penjagaan kulit, mencerahkan kulit, menganjarkan kulit, mengurangkan kesan-kesan stretch mark. Kadang-kadang ada kata orang tu kesan-kesan stretch mark ya, selulit dan sebagainya. Saya sangat cadangkan ya anda dapatkan cerah gebu body bar yang hanya berharga RM20 sahaja. Dan yang terakhir Hawa, saya bawa ni dia apple stock, saya juga orange stock. Saya faham ya tempoh PKP ni adalah tempoh yang mana kadang-kadang kita makan macam-macam ya, kita tak jaga makanan, kita makan berlebihan, kejap-kejap makan fast food, makan manis dan sebagainya Hawa. Yang mana ya kadang-kadang saya juga faham ramai antara kita ya yang cuba berdiet ya, yang dah cuba macam-macam keto diet, Atkins diet, intermittent fasting ya, tetapi tidak juga ya mendapatkan bentuk badan yang ideal ya. Sebab apa? Kita makan tidak mengira pengambilan kalori. Jadi salah satu cara ya pemangkin untuk diet yang sihat dan seimbang, saya sangat cadangkan ya anda amalkan apple stock ataupun orange stock ya, yang mana apple stock ni untuk berat badan kurang 70 kg. Kalau berat badan lebih daripada 70 kg yang suka makan berlebihan tu, jangan lupa minum orange stock ya, yang mana rasanya sangat sedap. Saya faham bila bercakap mengenai fiber ya, semua orang tahu khasiat fiber ni untuk bentuk badan yang menawan, untuk kesihatan usus dan sebagainya, tetapi ya tidak mengamalkan makanan serat yang mencukupi juga sangat membimbangkan. Dan bercakap mengenai fiber ni Hawa, kadang-kadang ya bila kita rasa fiber ni tak sedap, kadang-kadang pekat, kembang ya, tetapi anda tak perlu risau. Sebab apa? Apple stock dan juga orange stock ni merupakan formulasi yang sangat sedap, sangat larut ya. Mudah saja anda amalkan. Kalau anda amalkan setiap kali selepas makan, dapat membantu proses pelawasan yang lebih lancar. Dan saya juga faham kadang-kadang ramai juga antara kita yang ada masalah sembelit, duduk kat tandas lama ya, memerap lama. Jadi jangan lupa dapatkan apple stock ataupun orange stock. Sekali lagi ya Hawa, apple stock untuk berat badan kurang 70 kg, manakala orange stock untuk berat badan lebih 70 kg. Dan apabila apple stock dan orange stock ni, anda akan mendapat shaker secara percuma Hawa. Dan secara ringkasnya hari ini, untuk kulit yang cantik, cerah dan juga gebu ya, jangan lupa minum Advanced White ya. Advanced White merupakan formulasi pencerahan kulit ya, yang mana membantu melambatkan penuaan Hawa, harga RM40. Membantu ya masalah garis halus dan sebagainya. Dan kemudian untuk dapatkan kulit yang lebih cerah, gebu, jangan lupa cerah gebu body bar. Dan juga untuk berat badan yang ideal, dapatkan apple stock dan juga orange stock. Kita ada promosi istimewa Hawa di jombai.my, jomby.my. Pastikan Fit Asia baru beli. Okey, terima kasih banyak-banyak Dato' Azril atas perkongsian mengenai produk-produk dari V Asia pada hari ini. Jaga diri Dato'. Assalamualaikum. Terima kasih, Chef. Baiklah, kami di Wanita Hari ini ingin berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Assalamualaikum. Cik Ramzan ada? Cik Ramzan Happy birthday. Thank you. Rasa-rasa siapa yang bagi? Tak tahu saya dia. Cuba baca kad. Ada kad? Ayah duduk. Ayah duduk, ayah baca kad. Ada kek pula. Masya Allah. Wakbar budak-budak ni. Apa baca kad? Boleh baca kad tak? Kak adik baca kad. Boleh. Kita baca kad Apa ni?
Muhammad, 59 tahun, usia abang. Nur dan anak-anak doakan semoga abang semakin sihat dan kita boleh pergi holiday dengan anak-anak dan cucu-cucu. Sayang abang. Kasihnya. Itu perkongsian TikTok pilihan yang dipilih oleh penerbit kita hari ini, Nur Haslinda Ismail, yang diambil daripada TikTok Mimi Ramli. Itu dia Hawa, sebenarnya tentang kasih sayang dan juga perkongsian. Walaupun kita sekarang ni tak boleh rentas negeri bagi kawasan yang masih lagi PKP dan seluruh Malaysia sebenarnya kan. Dan mungkin ramai yang rindu dengan ibu bapa, ahli keluarga, rakan-rakan dan sesiapa sahaja. Banyak cara untuk kita terus mengingati mereka. Kita selalu sebut jauh di mata bukan bermaksud jauh juga di hati, tetapi bagaimana untuk kita mengeratkan lagi silaturahim dan juga ukhuwah sesama kita. Ada macam-macam kaedah boleh kita guna pakai. Seperti yang dilakukan oleh di dalam video tadi oleh anaknya dengan menghantar barangan-barangan secara surprise oleh anak tirinya. Ya, betul tu. Pelbagai cara yang dilakukan untuk menggembirakan orang tua kita kan, terutamanya pada saat-saat ini. Pastinya ramai dalam kalangan kita yang rasa sedikit tertekan, rindu tak dapat balik kampung dan sebagainya. Oleh itu sama-samalah kita menggembirakan antara satu sama lain, insya-Allah. Hawa, dan kalau kita cakap tentang menggembirakan ni kan, sebenarnya bukan kita harus menggembirakan ibu bapa, ahli keluarga, adik-beradik, anak-anak buah kita sahaja, tetapi sebenarnya kalau kita cakap tentang menghargai itu, sebenarnya kita harus lakukan bila kita rasa kita teringat ke orang tu, kita rasa nak menghargai, nak belanja makan ke, nak belikan hadiah ke, nak tanya khabar, kita harus lakukan secepat mungkin. Jangan tunggu-tunggu lagi. Okay. Baiklah, nampaknya kami sudah berada di penghujung siaran dan pada hari Isnin ini kami akan bawakan satu topik yang sebenarnya menjadi perbualan hangat dan cukup kontroversi sejak kebelakangan ni, Fiza. Ini tentang aplikasi Sugar Baby yang tular sejak beberapa minggu lalu, yang mengaitkan tentang dikaitkan dengan pelajar-pelajar IPTA dan juga IPTS. Kita nak kongsikan sejauh mana kebenarannya dan juga pelbagai persepsi yang dikongsikan oleh di laman sosial dan juga menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat. Ya, pada hari Isnin nanti pada jam 12 tengah hari. Saya Harizwana dan juga Fiza. Assalamualaikum. Bye. Pada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih